Salam sejahtera para pelajar yang saya kasihi. Saya harap para pelajar akan terus menonton video-video saya untuk mengikuti setiap perkembangan ataupun pembelajaran. Kenapa yang di sana tuh asyik termenung dan berburam saja? Mungkinkah karena tidak memperoleh keputusan ataupun markah yang cemerlang dalam peperiksaan baru-baru ini? Oh, kalau begitu, jangan berputus asa, jangan kecewa. Kita teruskan dengan pembelajaran kita, dengan sesi pembelajaran kita, supaya Anda akan memperoleh markah yang lebih cemerlang dalam peperiksaan yang seterusnya. Baik, murid-murid, pada kali ini saya akan ajarkan kamu semua dengan tajuk yang agak popular. Kenapa saya katakan popular? Kerana tajuk ini, ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua, sering menjadi masalah ataupun kekeliruan dalam kalangan pelajar. Sama ada pelajar di peringkat UPSR hinggalah peringkat SPM. Sebenarnya tajuk ini mudah dan senang dikuasai oleh kebanyakan pelajar. Bila saya mengajar tajuk ini, mereka mengatakan semua faham. Tak ada yang tak faham, semua faham. Yang menjadi masalah dia ialah mereka sukar untuk mengingat atau lupa. Ataupun mungkin mereka kurang membuat latihan sendiri. Baiklah. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Yang pertama sekali, kalau keluar dalam soalan menukarkan ayat aktif kepada bentuk ayat pasif, yang pertama sekali murid-murid mestilah hafal, mesti ingat jenis-jenis kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Itu yang pertama. Kemudian murid-murid perlu ingat, bila membina ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua, murid-murid tidak boleh menggunakan kata kerja berimbuhan di diikuti dengan oleh. Ingat murid-murid? Saya tekankan sekali lagi, para pelajar tidak boleh menggunakan kata kerja yang berimbuhan di diikuti dengan oleh. Inilah yang menjadi masalah. Bila keadaan ini berlaku, berkemungkinan kamu akan menjawab soalan pertukaran ayat aktif kepada ayat pasif menjadi tidak betul atau salah. Baiklah, saya berikan contoh ayat aktif. Saya menggoreng ikan itu. Saya menggoreng ikan itu. Nah, jadi bila kita jumpa ayat aktif seperti ini, pertama sekali murid-murid gariskan kata ganti nama diri dulu. Kata ganti nama diri yang pertama yaitu saya. Dan menggoreng tak boleh ditukarkan kepada digoreng. Habis macam mana kita nak tukarkan ayat pasif? Ayat pasif, ikan menggoreng saya. Oh, salah. Takkanlah ikan menggoreng kamu. Takkanlah ikan goreng kita. Bukan. Jadi yang betul ialah ikan itu saya goreng. Nah, ini yang betul. Ikan itu saya goreng. Tapi kalau pelajar menjawab ikan itu digoreng oleh saya, salah. Ingat ya, salah. Kalau pelajar menjawab kata kerjanya digoreng oleh saya, salah. Ataupun digoreng saya pun salah. Ini satu peringatan, murid-murid. Saya menggoreng ikan itu saya goreng, yang betul. Bukan ikan itu digoreng oleh saya. Baik, contoh yang kedua.
Kamu menanam pokok bunga itu. Kamu menanam pokok bunga itu. Kamu, kita gariskan dulu. Kamu ialah kata ganti nama diri yang kedua. Okey. Kamu menanam pokok bunga itu. Jadi ayat pasif yang betul ialah pokok bunga itu kamu tanam. Kamu tanam. Kamu menanam pokok bunga itu. Bila dipasifkan menjadi pokok bunga itu kamu tanam. Bukan pokok bunga itu ditanam oleh kamu. Kalau ditanam oleh kamu, salah. Nah, jadi saya harap dua contoh ayat ini sudah menunjukkan suatu yang jelas kepada para pelajar, bagaimana cara untuk menukarkan atau membina ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Jadi ingat murid-murid, ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh menggunakan kata kerja berimbuhan diikuti dengan oleh. Jadi saya harap para pelajar yang menonton video ini akan ingat dan tidak melakukan lagi kesalahan, tidak melakukan kesalahan lagi apabila menjawab ataupun membina soalan atau membina ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Dan selepas ini saya harap kamu dapat markah yang baik apabila menjawab soalan yang berkaitan dengan ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kedua. Baik, setakat ini saja untuk kesempatan ini. Jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Untuk mengikuti kelas ataupun tuition bahasa Melayu, bolehlah menghubungi saya, Cikgu Rashid, 012-712-4334. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera.